الحمد لله القائل إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, marilah kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kita kehadap Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan segala larangannya. Sesungguhnya ketakwaan adalah sebaik-baik bekalan yang akan dibawa ke akhirat nanti. Marilah kita hayati khutbah pada kali ini yang bertajuk memelihara hubungan baik dalam keluarga. Hadirin Jumaat yang dikasihi sekalian, Islam menggalakkan umatnya supaya memelihara hubungan kekeluargaan dan bantu-membantu antara satu dengan yang lain. Ini merupakan konsep kehidupan yang perlu dilaksanakan oleh seluruh masyarakat Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 2, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan wattaqullaha innallaha syadidul 'iqab." Dan hendaklah kamu bertolong-tolongan untuk membuat kebajikan dan bertakwa, dan jangan kamu bertolong-tolongan pada melakukan dosa iaitu maksiat dan pencerobohan. Dan bertakwalah kepada Allah, kerana sesungguhnya Allah maha berat azab seksanya, iaitu bagi sesiapa yang melanggar perintahnya. Islam amat mengambil berat silaturahim dalam pembentukan keluarga yang bahagia dan sejahtera. Adalah menjadi tanggungjawab bersama setiap ahli keluarga untuk membina dan membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera dengan menyuruh dan sentiasa menjaga hubungan baik sesama ahli keluarga. Hadirin yang berbahagia, setiap ahli keluarga perlu membentuk keharmonian dan kemuafakatan. Pepatah Melayu ada menyebut bagai aur dengan tebing, yang kerap digunakan untuk menggambarkan hubungan persaudaraan yang erat dan akrab. Meskipun demikian, dilihat pada akhir zaman ini, nilai kasih sayang sesama ahli keluarga dan adik-beradik semakin pudar dan suram apabila faktor materialisme dan mendominasi. Hadis daripada Jabir bin Mut'im radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yadkhulul jannata qati'un." Tidak masuk syurga orang yang memutuskan silaturahim, iaitu hubungan kekeluargaan. Hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim. Apakah nasib generasi akan datang? Mungkinkah akan berlaku satu masa nanti sifat menyantuni dan menyayangi ahli keluarga dan adik-beradik semata-mata kerana harta sahaja? Sedangkan harta adalah perhiasan dunia yang sementara, tetapi menyantuni ahli keluarga dan kaum kerabat adalah amalan baik yang perlu dikekalkan. Firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Kahfi ayat 46, "Al-mal wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihatu khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala." Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, tetapi amalan yang baik kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu, serta lebih baik untuk menjadi harapan. Adapun mengeratkan silaturahim ini merujuk kepada perihal berbuat baik kepada sesama manusia, bertolong-tolongan, bersikap lemah lembut, nasihat menasihati dan menjaga perasaan. Janganlah disebabkan masalah remeh pertalian saudara menjadi retak, bermasam muka saling membenci, yang akhirnya memusnahkan hubungan silaturahim dalam keluarga. Muslimin yang berbahagia, terdapat banyak keistimewaan menjaga silaturahim. Contohnya, kita sentiasa akan mendapat pemerhatian, pengawasan dan pemeliharaan dan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 1,
wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala yang kamu selalu meminta dengan menyebut namanya, serta peliharalah hubungan silaturahim kaum kerabat, kerana sesungguhnya Allah sentiasa memerhati dan mengawas kamu. Inilah masa yang tepat untuk memperhalusi perihal adab dan silaturahim dalam diri kita. Pada masa pandemik ini, tingkatkanlah kewaspadaan kita tatkala bercuti pulang ke rumah, pulang ke kampung halaman atau berjumpa dengan ahli keluarga. Sentiasalah berpesan-pesan dan memberi peringatan kepada ahli keluarga agar sama-sama mengambil iktibar dan pengajaran dari apa yang telah berlaku. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Asy-Syu'ara ayat 214, wa anzir 'ashiratakal aqrabin, dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat. Menjadi silaturahim adalah menjaga silaturahim adalah perihal yang sangat dituntut dalam Islam untuk mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala serta menyuburkan hubungan sesama manusia. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pula mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Ansar ketika hijrahnya baginda sallallahu alaihi wasallam untuk mengukuhkan persaudaraan dan hubungan silaturahim sesama umat Islam. Peristiwa ini menjadi tanda kebenaran bahawa Islam meletakkan persaudaraan sebagai keutamaan dan tuntutan yang besar. Pelbagai cara boleh dilakukan untuk mengeratkan ukhuwah adik-beradik. Antaranya dengan salat berjamaah. Selepas salat jemaah kita bersalaman dan berdoa bersama-sama. Dengan ini hubungan kekeluargaan akan diberkati dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menjanjikan ganjaran besar untuk orang yang sentiasa menjaga hubungan silaturahim. Menyantuni dan menjaganya akan dipanjangkan umur dan beroleh keberkatan rezeki. Anas bin Malik radhiyallahu an berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, siapa yang ingin rezekinya dimurahkan, umurnya dipanjangkan, maka hendaklah dia berhubungkan silaturahim. Hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah sekalian, pembentukan keluarga Malaysia adalah selaras dengan keluarga bahagia dan sejahtera sebagaimana kehendak ajaran Islam. Keluarga Malaysia adalah memberi fokus kepada pengukuhan 5 nilai teras keluarga bahagia berkonsepkan kasih, iaitu kasih sayang, berakhlak sihat dan selamat, berilmu dan harmoni. Keluarga Malaysia adalah menterjemahkan semangat menyatukan semua warga negaranya untuk bersama-sama mensejahterakan keluarga dan negara di sebalik kepelbagaian cabaran yang ada. Semangat kekeluargaan mengikat kebersamaan semua pihak dengan didikan nilai keluarga seperti hormat menghormati, kasih sayang, prihatin dan bertoleransi, dan mengecapi kehidupan yang harmoni. Bagi membentuk sebuah keluarga bahagia, setiap anggota keluarga hendaklah mengetahui peranan masing-masing untuk memastikan keluarganya bahagia dan sejahtera. Di samping menjaga kesihatan dan keselamatan daripada perkara yang mendatangkan kemudaratan, semoga setiap ahli masyarakat dapat menjaga kesejahteraan keluarga ketika negara masih lagi dengan ancaman COVID-19. Marilah kita bersama-sama menjaga keluarga kita dari ancaman wabak ini, serta berdoa agar Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan keluarga dan negara kita daripada musibah ini. Hadirin jemaah dikasihi Allah sekalian, mengakhiri khutbah ini, marilah kita menghayati pengajaran sebagaimana berikut. Yang pertama, umat Islam hendaklah yakin bahawa menjaga hubungan baik dalam keluarga adalah perintah Allah dan mendapatkan pelbagai kebaikan serta ganjaran pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, umat Islam hendaklah menyayangi, menghormati, menghargai, menyantuni dan membantu sesama ahli keluarga. Dan yang ketiga, umat Islam hendaklah menginsafi bahawa kejayaan keluarga Malaysia adalah bergantung kepada kesatuan dan kekuatan ahli keluarga sendiri. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fahal 'asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ard wa tuqatti'u arhamakum ulaika alladhina la'anahumullah fa asammahum wa a'ma absarahum. Yang bermaksud, kalau kamu tidak mematuhi perintah, maka tidaklah kamu harus dibimbang dan dikhawatirkan. Jika kamu dapat memegang kuasa,
kamu akan melakukan kerosakan di muka bumi dan memutuskan hubungan silaturahim dengan kaum kerabat, iaitu orang yang melakukan perkara yang tersebut, mereka lah yang akan dilaknat oleh Allah serta ditulikan pendengaran mereka, dibutakan penglihatannya. Surah Muhammad ayat 22 hingga 23. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul 'alim. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.